Selamat datang ke channel Nazair Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial pada kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua salah satu cara kita menanam stek daripada cabang pokok bougainville langsung berbunga. Baiklah teman-teman, sebelum saya meneruskan perkongsian video tutorial saya pada kali ini, silakan terlebih dahulu anda untuk mengaktifkan tombol notifikasi agar anda dapat membantu perkembangan channel Nazair Abdullah. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kita teruskan kepada video tutorial saya pada kali ini. Okey, di sini teman-teman ya, saya ada sediakan satu cabang daripada pokok bougainville single kertas ya. Ini ya teman, berwarna agak kemerah-merahan. Okey, di mana untuk perkongsian kali ini saya juga ada menyediakan beberapa bahan yang lain seperti air, teman air untuk gunaan kita menanam nanti. Ini adalah media tanam kita ya. Okey, lepas tu kita gunakan bekas daripada cup gelas kita semula. Okey, kita gunakan sebok perasan akar untuk membantu cepatkan tumbuhan akar nanti. Okey, dan kita akan sediakan sebuah cutter ataupun pisau dan kita sediakan sebuah gunting ya teman ya. Okey, kita gunakan sebilah gunting. Okey, baik teman-teman ya. Untuk permulaan teman-teman, sekiranya anda ingin menanam stek daripada cabang pokok bougainville ya teman ataupun pokok bougainville kertas, perkara pertama sekali yang anda perlu kena ketahui ialah pastikan anda mengambil cabang daripada induk pokok bougainville yang sudah pernah berbunga. Ini adalah tips ya teman, tips ya. Yang pertamanya, pastikan anda mengambil cabang daripada pokok bougainville yang sudah berbunga seperti ini. Ini contohnya ya, sudah berbunga. Nampak dah bunga kan? Okey, sudah berbunga. Ini bermakna apa? Cabang pokok ini teman-teman memang berpotensi akan mengeluarkan bunga cepat apabila anda menanamnya nanti. Itu yang pertama. Perkara yang kedua yang anda perlu ketahui ialah teman-teman, pastikan anda mengambil cabang dari induk pokok yang sehat, subur. Okey, itu yang penting. Dan yang ketiga, pastikan anda ini adalah untuk pemilihan warna bunga. Teman, sekiranya anda ingin memilih bunga-bunga yang merah, warna kuning ataupun putih ataupun warna lain-lainnya, silakan anda mengambil daripada pokok-pokok bougainville induk yang mempunyai bunga-bunga tersebut nanti. Okey, untuk perkongsian saya ini pada kali ini saya kongsikan kepada anda dengan menggunakan pokok bougainville ataupun bunga kertas yang mempunyai bunga warna yang agak kemerah-merahan seperti ini. Okey. Okey, itu yang ketiga perlu anda ketahui. Yang keempat teman, apa yang anda perlu ketahui ialah langkah-langkah anda untuk menanam stek, cabang stek. Jadi itu tadi adalah berkaitan dengan cabang ya anda perlu gunakan. Okey, baiklah teman-teman ya. Sebelum anda menanam stek daripada cabang pokok bougainville ini, apa yang anda perlu lakukan pertama kali adalah anda potong dulu ya cabang ini terlalu panjang ya teman. Jadi ada potong dulu. Okey, potong bahagian bawah dulu. Okey, agak senjikal teman-teman, senjikal macam tu ya, lebih kurang jangan terlalu panjang juga jangan terlalu pendek, senjikal cukup. Okey. Kita potong di sini ya. Bismillah. Okey, macam tu cukup. Lepas tu apa yang kita perlu lakukan, kita potong semua daun-daun ni ya. Kita potong daun-daun ni. Tak apa teman. Duri pun kita boleh potong teman. Ini adalah bentuk untuk untuk dari segi keselamatan ya. Sebab duri pokok bougainville ataupun bunga kertas ini memang duri yang sangat tajam. Jadi kita potong tidak menjadi masalah teman, walaupun kita memotong durinya sekali dengan daun-daunnya sekali. Kita potong duri dan daunnya sekali macam ni. Okey, itu ya. Kita potong habis daun dan durinya. Okey, lepas tu teman-teman apa yang kita perlu lakukan adalah untuk bahagian pangkal bawah ini teman, ini belah atas ya, ini pangkal bawah. Jadi apa yang kita perlu lakukan pada bahagian pangkal bawah ini ya teman ya, ini ya. Bahagian bawah ini kita lakukan kupasan kulit ya, ataupun kita menyayat sedikit kulit bahagian pangkal bawah ini. Mengapa itu kita perlu lakukan teman? Ini adalah bertujuan untuk membantu nanti ya teman, membantu nanti memperbanyakkan tumbuhnya akar pada bahagian yang kita lakukan pengupasan ataupun sayatan di sini nanti. Okey, gunakan cutter juga boleh teman. Anda menggunakan cutter juga boleh. Cutter seperti ini ya, boleh juga, ataupun anda menggunakan pisau boleh, ataupun anda menggunakan mata jilid seperti ini boleh juga ya. Apa yang penting teman, pastikan bahan yang anda guna itu bersih ya daripada kekotoran. Itu yang penting. Okey, kita kupas dulu ya. Kita kupas kulit dulu. Bismillah. Okey, macam tu teman. Nampak tak? Nampak kan? Macam tu. Kupas.
macam tu, sekeliling pangkal tu ya, macam tu. Ini adalah bertujuan untuk membanyakkan akar yang akan ruang akar untuk tumbuh nanti. Itu adalah tujuan utama mengapa kita perlu melakukan pengupasan kulit pada hujung pangkal ataupun penyayatan pada hujung pangkal stek tadi. Okey. Kemudian teman-teman, apa yang kita perlu lakukan sekarang ialah kita akan ambil serbuk perasak akar ini teman ya. Okey, kita ambil perasak akar ini. Kemudian kita ambil bekas ya teman ya. Kita masukkan serbuk perasak akar ini ke dalam bekas ni ya. Masukkan. Kemudian kita tambah dengan air sedikit ya. Kita tambah air sedikit. Ingat teman, silakan anda menggunakan air hujan ataupun air sumur ya. Kerana itu adalah merupakan air yang sangat sesuai ya teman. Air yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai bahan untuk kita melarutkan serbuk perasak akar kita dia. Itu adalah air yang sangat sesuai. Jangan menggunakan air klorin ya teman, kerana air klorin merupakan salah satu air yang sangat tidak sesuai teman, apabila terutama sekali semasa kita melakukan penanaman pertama seperti ini, kerana stek kita ini masih lagi belum ada akar ya teman. Kerana dengan adanya klorin, campuran klorin itu teman di dalam air itu akan membuatkan stek kita mati ya, akan menyebabkan akar cabang daripada pokok bergembil kita ini membusuk ya, oleh disebabkan klorin tadi. Okey. Jadi oleh itu saya sangat menggalakkan anda untuk menggunakan air hujan ataupun air sumur saja. Okey. Kemudian teman, apabila kita aduk rata seperti ini ya, kita celupkan stek daripada cabang pokok bergembil ke dalam larutan air nanti. Kita celup macam tu. Biar semua bahagian yang kita lakukan penyayatan atau kupasan tadi terkena larutan air tadi ya. Kemudian kita biarkan sekejap, biar air itu menyerap ya teman-teman, menyerap pada stek cabang pokok bergembil kita lakukan kupasan atau sayatan tadi. Okey, biar dulu. Kita biar dulu ya. Biar dulu. Okey, baiklah teman-teman, sementara kita menunggu serbuk perasak akar tadi, okey, larutan perasak akar tadi menyerap pada stek yang kita lakukan kupasan ataupun sayatan tadi teman. Sekarang kita ke bahagian seterusnya, iaitu kita menyediakan ya teman, menyediakan bahan untuk kita jadikan sebagai bahan media tanam untuk kita menanam stek daripada cabang pokok bergembil kita ni. Okey. Untuk media tanam ini teman, apa yang anda perlu ketahui di sini ialah teman, perkara yang sangat penting untuk menanam stek daripada cabang pokok bergembil, pastikan anda menggunakan media tanam ataupun bahan untuk anda jadikan sebagai media tanam mempunyai dua sifat utama ini. Ini adalah sifat fizikal ya teman ya. Yang pertama, pastikan bahan tersebut mempunyai sifat yang poros, dan yang kedua, pastikan bahan media tanam tersebut mempunyai sifat yang gembur. Okey, mengapa poros dan gembur teman? Poros adalah untuk membantu kita melancarkan pengaliran air di dalam media tanam semasa kita melakukan penyiraman air ke dalam media tanam itu nanti. Okey. Dan bersifat gembur pula teman ialah apabila kita menggunakan bahan yang kita jadikan sebagai untuk media tanam untuk kita menanam stek bercabang pokok bergembil ini bersifat gembur ya teman. Ini akan membantu memberi ruang oksigen dan udara yang banyak dalam media tanam tersebut dan membantu pertumbuhan akar. Ini sangat penting bagi pertumbuhan akar. Okey, itu adalah sebab mengapa kita perlu menggunakan bahan untuk dijadikan sebagai media tanam, iaitu mempunyai ciri-ciri seperti poros dan gembur tadi. Okey. Antara contoh-contoh ya teman, contoh-contoh bahan yang anda ingin jadikan ataupun gunakan sebagai media tanam untuk menanam stek dan cabang pokok bergembil anda yang mempunyai sikap poros dan gembur ialah anda boleh menggunakan sekam padi ya teman, sekam padi ya. Contohnya seperti ini ya teman, ini adalah sekam padi ya teman ya. Boleh gunakan sekam padi. Anda juga boleh menggunakan tanah bakaran sampah teman ya. Tanah bakaran sampah teman ya. Ini teman, tanah bakaran sampah teman, ini adalah tanah bakaran sampah ya. Contohnya anda juga boleh menggunakan tanah semula jadi ya teman, tanah yang bersih semula jadi, tanah seperti tanah di pohon-pohon bambu, di tanah pohon pisang, ataupun anda juga boleh menggunakan kompos teman. Sama ada kompos tersebut anda beli daripada toko-toko jualan bahan pertanian, kedai-kedai pertanian, ataupun anda juga boleh menggunakan kompos semula jadi ya teman, kompos semula jadi ya, iaitu yang hasil daripada perebutan. Contohnya daun ataupun dahan batang pokok kelapa sawit ya, ataupun daun-daun pokok bambu ataupun daun-daun pisang. Itu adalah merupakan beberapa contoh bahan yang sangat sesuai untuk anda menanam stek pada peringkat pertama anda menanam stek daripada cabang pokok bergembil. Okey, baiklah teman-teman, untuk perkongsian saya kali ini saya akan kongsikan kepada anda dengan menggunakan bahan-bahan yang terdiri daripada ini teman, campuran sekam padi ya teman. Sekam padi juga ada di sini.
sekam padi, tanah bersih ya, tanah subur, kompos juga Anda okey. Itu adalah beberapa bahan yang sesuai untuk anda jadikan sebagai media tanam untuk menanam stek daripada cabang pokok bougainville anda. Apa yang penting di sini ialah teman-teman, pastikan anda mudah ya, bahan yang anda guna itu mudah untuk anda dapatkan. Yang penting ia bersifat poros dan gembur. Anda juga boleh menggunakan tanah suci saja, tidak mengapa, boleh juga teman-teman, boleh juga. Anda juga boleh menggunakan tanah bakaran sampah pun boleh juga ya, boleh juga, kerana tanah bahan ini adalah merupakan salah satu contoh bahan-bahan yang mempunyai sifat poros dan gembur. Okey. Baiklah teman-teman, okey, untuk media tanam teman-teman masa permulaan ini, sekiranya anda menggunakan media tanam yang kering, anda basahkan dulu ya. Untuk penggunaan media tanam teman-teman terdapat dua caranya teman yang boleh anda lakukan, iaitu cara pertama teman, ini bergantung kepada bagaimana keadaan cuaca semasa anda melakukan penanamannya. Contohnya teman, sekiranya anda menanam pada musim hujan, anda hanya boleh menggunakan cadangan ya, anda boleh menggunakan bahan untuk media tanam anda dalam keadaan yang sedikit lembap saja, jangan terlalu lembap ya, jangan terlalu lembap. Jadi anda gunakan media tanam yang dalam keadaan lembap saja, jangan terlalu basah. Okey. Sekiranya anda menanam semasa musim panas, anda boleh menggunakan bahan media tanam yang dalam keadaan yang basah 100%. Okey, basah 100%. Itu pada musim agak panas. Okey, untuk perkongsian pada kali ini teman, saya akan kongsikan anda dengan cara kita menggunakan bahan media tanam yang dalam keadaan agak lembap sedikit ya, agak lembap sedikit. Okey. Jadi kita akan mulai ya. Di sini saya menyediakan tadi teman bahan ya, itu terdiri daripada sekam padi ya, tanah bakaran sampah juga ada dalam ini, campuran teman, tanah suci ya, tanah gembur dan juga kompos ya. Okey. Apa yang kita lakukan untuk kita basahkan sedikit, kita lembapkan sedikit tanah ini ya. Bahan-bahan ini kita lembapkan sedikit. Yang penting jangan terlalu lembap ya teman ya. Jangan terlalu lembap. Jangan terlalu basah juga. Kita lembapkan sedikit saja. Ingat air tadi jangan menggunakan air pipe ya. Tolong gunakan air hujan ataupun air sumur saja. Kita lembapkan saja. Ingat teman-teman, sekiranya anda menggunakan bahan media tanam yang terlalu dalam keadaan basah, teman, terutamanya pada musim hujan ya teman ya, ini boleh menyebabkan stek daripada cabang pokok bougainville anda ya teman ya, akan menjadi busuk dan memburuk ya teman, dan ini akan boleh menyebabkan stek anda mati ya. Jadi anda kena berhati-hati dalam menyediakan media tanam ni teman ya. Pastikan media tanam tersebut dalam keadaan yang betul-betul sesuai ya dengan keadaan cuaca ataupun musim semasa anda melakukan penanaman yang pertama. Okey. Jangan menggunakan media tanam dalam keadaan terlalu basah ya ataupun lembap. Ini boleh menyebabkan stek anda mati. Mas kita teman ya. Ini adalah tanah bakaran sampah ya teman ya.
Ingat teman-teman, untuk media tanam pastikan Anda menggunakan media tanam yang mudah ya, yang mudah untuk Anda perolehi. Okey. Jangan Anda bersusah payah untuk mencari bahan untuk dijadikan media tanam Anda. Okey. Yang penting juga gunakan bahan media tanam yang terdapat dan sesuai ya, mengikut tempat Anda masing-masing ya. Sebab kita mempunyai iklim yang mungkin tidak sama ya. Jadi Anda gunakan media tanam yang sesuai mengikut iklim di tempat Anda. Okey. Okey, teman. Okey, kita sudah pun selesai ya menjadikan bahan untuk kita jadikan media tanam untuk kita menanam stek daripada cabang pokok bugambel kita ini. Ini dia teman ya. Okey, hasil gabungan daripada sekam padi, tanah bakaran sampah ya. Sini tanah kuning ada juga sikit-sikit teman ya. Okey, ini adalah hasilnya. Okey, sangat gembur dan poros. Okey. Okey, untuk bekas untuk Anda menanam ya teman-teman, menanam stek dari cabang pokok bugambel ini terpulang kepada teman. Sama anda ingin menggunakan bekas gelas seperti ini, okey, cup ataupun bekas botol, ataupun Anda boleh menggunakan polypack, ataupun Anda boleh menggunakan pot ataupun pasir turut. Ini tergantung kepada Anda teman. Bagi saya menggunakan cup gelas seperti ini saja. Kita semula ini dapat menyelamatkan kos kita untuk, kerana teman, untuk penanam pertama ini kita tidak perlu untuk membanyakkan kos ya. Jadi kita jimatkan kos. Okey ni, okey. Jadi kita gunakan bahan-bahan terpakai seperti ini saja. Okey. Yang penting buat lubang bawah ni ya. Yang ni buat lubang ya. Buat tu ni adalah untuk mengelak air bertakung di dalam kap ini nanti kan. Gunakan perangkap nyamuk sebagai penghadang untuk mengelak media tanam kita keluar daripada pot ini. Okey, kita masukkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan media tanam ini ke dalam gelas ni. Bismillah. Padatkan sikit teman ya, padatkan sikit ya. Kenapa kita perlu memadatkan teman? Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan stek daripada cabang pokok bugambel kita ini nanti bergoyang ya. Kerana teman-teman, apabila stek daripada cabang pokok bugambel kita ini bergoyang, ini akan menyebabkan lambatnya tumbuh akar atau pokok akar pada stek cabang pokok bugambel kita. Ni, kita padatkan sedikit macam ni ya. Okey. Kemudian kita ada satu tip lagi saya ingin kongsikan kepada anda semua ya teman, untuk mengelakkan cabang pokok bugambel kita ini rosak, terutamanya pada bahagian kulit luar ini teman ya, bahagian kulitnya. Jadi kita menebuk lubang ya dulu teman, kita tebuk lubang dulu pada bahagian tengah-tengah ni ya, tengah-tengah media tanam ni kita lebok dulu. Bismillah. Macam tu cukup. Kita tebuk lubang dulu. Ini adalah untuk mengelak berlakunya kerosakan pada kulit cabang pokok bugambel kita ni. Baru kemudian kita masukkan ke dalam ini. Bismillah. Macam tu, okey. Nampak? Kemudian kita padatkan lagi ya. Kita padatkan lagi media tanam tadi, okey. Bismillah, kita padatkan. Macam tu. Pastikan benar-benar padat ya teman-teman ya. Macam tu. Okey, kita tambah lagi media tanam tadi. Okey, itu kita padatkan lagi ya. Kita padatkan lagi. Biar stek cabang pokok bugambel kita ni benar-benar padat ya teman, biar benar-benar kukuh ya. Kerana teman, sekiranya ia sudah berada dalam keadaan kukuh, ia akan dapat membantu mempercepatkan keluar akarnya nanti ya, kerana stek daripada cabang pokok bugambel kita ini bersentuh benar-benar dengan media tanam kita ini. Okey, nampak tak teman, macam tu. Okey, jadi kita sudah selesai melakukan penanaman yang macam ni.
Okey, untuk sungkupan ataupun pembungkusan ya teman-teman, anda boleh melakukan pembungkusan ya, menyungkupnya dengan kertas, boleh. Sekiranya anda tidak memiliki rumah untuk penyungkupan ya. Okey. Sekiranya anda memiliki rumah penyungkupan, anda boleh tak perlu sungkup, tak perlu melakukan penyungkupan ya secara langsung seperti ini. Jadi anda letakkan saja di dalam rumah penyungkupan anda itu ya. Ataupun anda letakkan di tempat-tempat yang teduh seperti di bawah-bawah pokok ya, ataupun di tepi-tepi bangunan. Ini adalah step yang perlu anda tahu ataupun langkah-langkah ataupun hal yang perlu anda ketahui selepas anda selesai menanam stek dari cabang pokok bergembil ini. Okey. Okey teman-teman, ini tips kepada anda ya. Sekiranya anda ingin memastikan stek daripada cabang pokok bergembil anda ini akan tumbuh insya-Allah subur dan hidup. Pertama sekali anda perlu lakukan ialah letakkan stek daripada cabang pokok bergembil anda ini di tempat yang teduh. Okey, daripada sinaran matahari langsung dan daripada tetesan air hujan langsung. Okey, letakkan di tempat teduh seperti bawah pokok-pokok ataupun di tepi-tepi bangunan. Jangan letak di kawasan luas, lapang ya, yang terkena sinaran matahari langsung, ataupun jangan letak di dalam bilik. Contohnya seperti bilik mandi kerana tidak mendapat cahaya matahari. Okey, jangan dulu juga meletak di tempat lapang kerana terlalu panas, mungkin menyebabkan stek cabang anda ini menjadi kering dan mati. Okey, langkah kedua teman, apa yang anda perlu lakukan di sini ya, jangan dulu melakukan penyiraman selama bermula hari pertama anda menanam sehinggalah hari kelima atau ke-7. Ini bergantung kepada keadaan cuaca dan keadaan media tanam di dalam ini. Okey, apa yang anda perlu lakukan itu teman-teman, anda hendaklah sentiasa melakukan pemeriksaan ataupun semak ya bagaimana keadaan media tanam di dalam pot ini, sama ada kering atau masih lembab. Sekiranya kering, anda boleh lakukan penyiraman untuk kap yang seperti ini teman. Anda hanya boleh menggunakan penyiram dengan lebih kurang teman. Sekiranya anda menggunakan kap botol ataupun penutup botol seperti ini ya, gunakan 3 ataupun 5 penutup botol ini saja, jangan terlalu banyak. Ini sudah cukup ya. Ambil air 1, 2, 3 ataupun 2, 3, 4, 5. Okey, jadi gunakan kap penutup botol seperti ini. Okey. Itu adalah untuk musim biasa. Okey, sekiranya musim hujan, jangan melakukan penyiraman. Okey, kerana musim hujan adalah lembab dan sudah semestinya media tanam itu malah dalam keadaan lembab. Itu untuk musim hujan. Okey, lakukan penyiraman pada musim panas selama 3 hari sekali selepas 5 ataupun seminggu ya, ataupun 7 hari selepas daripada penanaman pertama. Itu adalah langkah yang kedua. Okey, yang ketiga teman, apa yang perlu lakukan di sinilah pastikan anda meletakkan ataupun memastikan stek daripada cabang pokok bergembil yang anda tanam ini selamat daripada gangguan haiwan-haiwan peliharaan seperti ayam dan juga kucing. Itu adalah haiwan yang popular teman-teman, yang memang ada tempat kediaman kita. Jadi elakkan haiwan-haiwan tersebut mengganggu dalam stek anda ini. Kerana teman, sekiranya ini diganggu oleh haiwan-haiwan tersebut, maka stek anda akan bergerak tidak kukuh dan akan menyebabkan lambat keluar akar. Jadi kemungkinan stek anda akan mati. Okey, itu 3 teman. Itu keempat kan? Okey, itu adalah keempat. Dan itu adalah beberapa perkara yang perlu anda lakukan. Okey. Satu lagi perkara teman, pastikan jangan anda memupuk ataupun jangan dulu anda membaja stek ini ya teman, kerana stek anda masih belum mempunyai akar. Jadi tidak sesuai untuk anda membaja dulu. Jadi jangan membaja ataupun memupuk dulu. Biar stek ini tumbuh cabang tunas yang banyak, dan insya-Allah apabila rimbun nanti akar sudah banyak, insya-Allah mungkin masa itu adalah masa untuk memupuk atau memanja. Nanti insya-Allah saya akan kongsikan kepada anda lagi ya, selepas apa yang anda perlu lakukan selepas stek cabang pokok bergembil anda sudah tumbuh tunasnya. Okey, baiklah teman-teman ya, itu adalah tadi beberapa perkara yang anda perlu ketahui, iaitu apakah yang anda perlu lakukan apabila anda inginkan stek daripada cabang pokok bergembil yang anda tanam ini berbunga langsung. Okey, baiklah teman-teman, sebelum saya mengakhiri dulu perkongsian saya pada kali ini, di sini kita sama-sama lihat ya teman ya, satu contoh ya teman, pokok bunga bergembil yang dengan melakukan metode yang sama, dengan tutorial yang sama teman, dengan cara yang sama menghasilkan bunganya ya. Okey, ini teman, ini adalah contohnya. Okey, teman-teman tengok ni. Ni contoh ya, salah satu contohnya teman ya, untuk anda kita lihat bersama. Dengan menggunakan cara yang sama, kita dapat menghasilkan daripada stek yang seperti ini ya teman ya. Stek ini menjadi kepada yang berbunga seperti ini. Ini adalah contohnya teman ya, contohnya. Nampak? Ini pun masih kecil ya. Memang ini daripada cabang yang kecil ya. Ni, nampak ni teman. Nampak tak? Kecil kan? Ni kecil ni. Kecil saja ni. Nampak? Memang sangat kecil ya.
Itu adalah saja contoh teman-teman, dan insyaAllah teman sekiranya anda mengikut dengan langkah-langkah dan saya kongsikan kepada anda sebentar tadi, daripada seperti ini ya teman, daripada seperti ini ya, kita ambil seperti ini tadi, kita jadikan seperti ini, insyaAllah beberapa bulan akan menjadi seperti ini. Nampak kan dah berbunga, walaupun kecil sudah berbunga. Okey, baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian daripada saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anda semua ya, teman-teman yang masih tidak tahu bagaimanakah cara menanam stek daripada cabang pokok bugenvil langsung berbunga. Itulah caranya teman-teman, dan hal-hal ataupun perkara-perkara yang perlu anda lakukan. Okey, baiklah teman-teman, sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda semua ya teman, silakan anda klik tombol subscribe, loceng, like, share dan komen ya. Kerana itu semua adalah sangat gratis dan mudah. Nanti anda akan menjadi orang yang pertama sekali akan dapat mengikuti info-info ataupun perkongsian terbaru daripada channel Nazir Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Ingat teman, pokok bunga kertas juga merupakan salah satu jenis pokok bunga yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai sebuah bahan bonsai, dan insyaAllah akan datanya akan menjadi sebuah bonsai yang cantik. Okey, baiklah teman, bagi anda itu masih lagi belum subscribe ya teman-teman, silalah subscribe ya. Subscribe, like, share dan komen, kerana itu semua amat gratis teman, tidak perlu bayar sen pun. Dan ingatlah teman, setiap apa yang baik kita lakukan ikhlas ya, insyaAllah semuanya akan kembali kepada kita nanti. Ialah teman, biarlah dengan sedikit perkongsian daripada sekali ini, anda tolong share, bagi-bagikan kepada teman-teman kita lain. InsyaAllah ramai lagi teman-teman kita yang dapat memperoleh ilmu sedikit daripada saya berkaitan bunga kertas ini. Okey, berkaitan bagaimana cara kita menanam stek daripada cabang bunga kertas yang akan terus berbunga. Okey, baiklah teman-teman, seperti biasa teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Jom kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah teman-teman, cukup sampai setakat ini dulu ya daripada saya. Salam satu hobi, salam bonsai. Assalamualaikum. Bye bye.